Hari ini kita masih lagi dalam bab 7, asid, base dan garam. Kimia 3 analisis kualitatif bagi garam. Okay, ada beberapa langkah untuk mengenal pasti sesuatu garam. Yang pertama, kamu boleh perhatikan terhadap sifat fizik garam, sama ada dari segi warna, keadaan jirim dia, pepejar, cecair air, gas, keterlarutan dalam air. Okey, yang kedua, kita boleh perhatikan tindakan haba ke atas garam. Seterusnya, melakukan ujian anion dan kation dan ujian pengesahan untuk cation. Okey, semua garam terlarutkan yang berwarna putih akan menghasilkan larutan garam yang tidak berwarna. Larutan garam yang berwarna adalah disebabkan oleh kehadiran ion unsur peralihan. Kalau kamu ingat lagi, unsur peralihan mempunyai sifat istimewa iaitu boleh membentuk sebatian yang berwarna. Contohnya, larutan biru berkemungkinan mengandungi ion kumpulan 2, larutan berwarna perang berkemungkinan mengandungi ion ferrum 3 dan larutan hijau berkemungkinan mengandungi ion ferrum 2. Okey. Ini adalah warna garam dalam bentuk pepejar dan juga dalam larutan aqueous. Sekiranya garam itu mengandungi ion ferrum 2, maka garam tersebut akan berwarna hijau. Sekiranya dalam keadaan pepejar, sekiranya larutan aqueous, garam itu akan berwarna hijau ataupun hijau muda. Untuk garam yang mengandungi ion ferrum 3 dalam bentuk pepejar berwarna perang, dalam bentuk larutan aqueous berwarna perang ataupun perang kekuningan. Untuk kumpulan 2 sulfide dan kumpulan 2 nitrat dalam keadaan pepejar berwarna biru. Sekiranya dalam larutan aqueous, larutan akan berwarna biru. Bagi garam kumpulan 2 klorida dalam bentuk pepejar berwarna hijau, dalam keadaan larutan aqueous berwarna biru. Untuk garam kumpulan 2 karbonat dalam keadaan pepejar berwarna hijau, manakala garam kumpulan 2 karbonat tidak larut di dalam air. Okey, untuk menguji ketalutan garam, bagi garam sama ada garam larut ataupun tidak larut, kita boleh perhatikan warna. Sama ada dalam keadaan pepejar ataupun dalam keadaan larutan aqueous dengan melarutkan garam tersebut dalam air suling. Garam yang dipanaskan. Okey, sekiranya warna baki pemanasan berwarna hitam, so inference yang kita boleh buat, kemungkinan garam itu mengandungi ion kumpulan 2. Sekiranya warna baki pemanasan adalah perang, inference yang boleh kita buat, garam itu mengandungi ion ferrum 3. Dan apabila warna baki pemanasan warna kuning apabila panas dan putih apabila sejuk, kemungkinan garam itu mengandungi ion zinc. Sekiranya warna baki pemanasan sesuatu garam berwarna perang apabila panas dan kuning apabila sejuk, inference yang kamu boleh buat, kemungkinan garam itu mengandungi ion plumber 2. Okey, untuk gas yang terhasil, gas yang mengeluarkan air kapur, garam karbonat, gas yang berwarna perang dan bersifat asid, garam nitrat, gas yang berbau sengit dan bersifat alkali, garam amonium, gas yang boleh menyalakan kayu uji berbara, mungkin garam nitrat ataupun argentum karbonat kerana membebaskan gas oksigen. Okey, yang ini carta alih untuk mengenal pasti sesuatu jenis garam, untuk mengenal pasti ion dalam sesuatu garam. Dan semua garam mesti dilarutkan di dalam air suling terlebih dahulu, barulah kamu boleh membuat ujian pengesahan cation ataupun ujian pengesahan anion. Okey, sekiranya apa-apa garam ditambah dengan air suling dan didapati pepejar putih tidak larut di dalam air, maka garam itu adalah garam yang tak terlarutkan. Dan sekiranya garam itu boleh larut di dalam air suling, kamu boleh buat ujian pemanasan dengan dipanaskan dengan kuat. So, perhatikan perubahan warna baki selepas pemanasan. Sekiranya ada gas yang terbebas, kamu boleh alihkan gas tersebut ke dalam air kapur. Sekiranya air kapur menjadi keruh, maka anion yang hadir berkemungkinan mengandungi ion karbonat. Dan untuk cation, boleh perhatikan perubahan warna.
sekiranya baki berwarna putih, semasa panas dan selepas disejukkan, maka berkemungkinan garam X itu tidak mungkin mengandungi ion zinc, ion ferrum 2, ion ferrum 3, ion plumbum 2 ataupun ion cuprum 2. Okey. Sekiranya sesuatu garam dilarutkan di dalam air dan larut membentuk larutan tidak berwarna, maka garam yang diuji adalah sejenis garam terlarutkan dan kamu boleh teruskan dengan melakukan ujian pengesahan cation dan anion untuk perhatikan warna baki selepas pemanasan dan juga gas yang terbebas. Okey, untuk ujian anion, ada 4 ujian anion yang perlu kamu kenal pasti, iaitu ujian pengesahan bagi ion karbonat, ion klorida, ion sulfat dan ion nitrat menggunakan reagen yang tertentu. Sekiranya apa-apa logam yang mengandungi ion karbonat, apa-apa garam yang mengandungi ion karbonat bertindak balas dengan asid cair dan gas tersebut boleh mengeruhkan, gas yang terbebas boleh mengeruhkan air kapur, maka ion yang ada dalam garam tersebut adalah ion karbonat. Okey, sekiranya sesuatu garam ditindak balaskan dengan asid nitrik cair dan ditambah dengan larutan argentin nitrat membentuk mendakan putih, maka anion yang hadir dalam larutan tersebut adalah ion klorida. Okey, untuk pengesahan ion sulfat, apa-apa jenis garam ditambah dengan asid hidroklorik cair dan seterusnya dengan barium klorida, sekiranya mendakan putih terbentuk, maka garam yang diuji mengandungi ion sulfat. Okey, untuk pengesahan ion nitrat, sekiranya garam yang diuji ditambah dengan asid sulfrik cair diikuti dengan larutan ferrum 2 sulfat dan asid sulfrik pekat dan cincin peran terbentuk, maka anion yang hadir dalam garam tersebut adalah ion nitrat. Okey, yang ini ujian ion karbonat secara gambar rajah lah. Gambar rajah mengikut turut. Ujian ion sulfat, ujian ion nitrat. Kesemua ujian ini kamu perlu larutkan dulu pepejal garam ke dalam air sulit sebelum ditambah dengan reagen yang tertentu berdasarkan jenis ujian pengesahan yang ingin. Untuk ujian cation, ada 2 reagen yang kamu perlu guna, iaitu larutan natrium hidroksida dan juga larutan amonia. Sekiranya larutan garam ditambahkan beberapa titis larutan natrium hidroksida dan tidak membentuk apa-apa mendakan, maka kita boleh buat kesimpulan ion amonium hadir selepas kita panaskan larutan garam tersebut, sekiranya gas yang terbebas menukarkan warna getah limas merah lembap menjadi biru. Dan sekiranya ada mendakan yang terbentuk, kita perhatikan sama ada mendakan yang terbentuk itu adalah mendakan yang berwarna ataupun tidak. Sekiranya mendakan itu berwarna, maka kita boleh kelaskan. Warna hijau menunjukkan kehadiran ion ferrum 2, warna perak menunjukkan kehadiran ion ferrum 3, warna biru menunjukkan kehadiran ion cuprum 2. Dan sekiranya mendakan yang terbentuk adalah mendakan yang berwarna putih, dan seterusnya kita tambahkan larutan natrium hidroksida secara berlebihan dan kita perhatikan sama ada mendakan putih yang terbentuk itu larut ataupun tidak di dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Sekiranya mendakan putih yang terbentuk larut di dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, maka kita buat kesimpulan ket ion yang mungkin hadir adalah ion zinc, ion aluminium dan juga ion plumbum 2. Sekiranya mendakan putih tidak larut di dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, maka kita boleh buat kesimpulan ket ion yang hadir adalah ion magnesium dan juga ion kalsium. Ujian pengesahan ket ion menggunakan larutan amonia. Okey, apabila kita tambahkan larutan amonia ke dalam larutan garam, sekiranya mendakan terbentuk, kita teruskan dengan pemerhatian
Sekiranya tidak membentuk mendakan, kita buat kesimpulan bahawa kemungkinan ion yang hadir adalah ion kalsium ataupun ion amonium. Okey, kita perhatikan sekiranya selepas larutan amonia ditambah ke dalam larutan garam dan membentuk mendakan, adakah mendakan tersebut berwarna? Sekiranya mendakan itu berwarna, kita perhatikan berdasarkan perbezaan warna. Sekiranya warna hijau, maka ion ferrum 2 hadir. Sekiranya mendakan yang terbentuk berwarna perak, ion ferrum 3 hadir. Dan sekiranya mendakan berwarna biru terbentuk dan larut di dalam larutan amonia berlebihan, maka ion kuprum 2 hadir. Okey, untuk mendakan yang berwarna putih, kemudian kita teruskan lagi dengan penambahan larutan amonia secara berlebihan. Sekiranya mendakan putih terbentuk larut di dalam larutan amonia berlebihan, menghasilkan larutan tidak berwarna, maka kita buat kesimpulan garam itu mengandungi ion zinc. Okey, dan sekiranya mendakan putih yang terbentuk tidak larut di dalam larutan amonia secara berlebihan, maka kita buat kesimpulan kemungkinan ion yang hadir adalah ion magnesium, ion plumbum 2 dan ion aluminium. Okay, yang ini contoh soalan. Larutan X berwarna biru. Sekiranya larutan X berwarna biru menunjukkan adanya kehadiran ion daripada unsur peralihan. Jadi kamu boleh buat ujian pengesahan ion dengan menggunakan larutan natrium hidroksida dan juga larutan amonia. Okey, untuk larutan natrium hidroksida, mendakan biru terbentuk, tambahkan larutan natrium hidroksida secara berlebihan, mendakan biru tidak larut di dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, maka kita boleh buat kesimpulan bahawasanya ion kuprum 2 hadir dalam larutan garam X. Untuk ujian ion dengan larutan amonia, okey, kamu tambahkan dengan sedikit larutan amonia, mendakan biru terbentuk dan tambahkan larutan amonia secara berlebihan, didapati mendakan biru larut untuk menghasilkan larutan biru juga, maka kita buat kesimpulan ion yang hadir dalam larutan garam tersebut adalah ion kuprum. Okey, contoh 18, larutan garam X tambahkan dengan sedikit larutan natrium hidroksida, mendakan putih terbentuk. Sekiranya mendakan putih terbentuk, maka kita boleh buat kesimpulan ion yang hadir adalah ion zinc, ion aluminium, ion plumbum 2, ion magnesium ataupun ion kalsium. Dan selepas ditambah larutan natrium hidroksida secara berlebihan, mendakan putih tidak larut di dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, maka kesimpulan yang kita boleh buat adalah kemungkinan ion kalsium hadir. Dan seterusnya boleh diuji dengan larutan amonia. Tambahkan sedikit larutan amonia dan tiada perubahan berlaku, maka kita buat kesimpulan ion yang hadir dalam larutan X adalah ion kalsium. Okey, contoh 19. Ujian ion dengan larutan natrium hidroksida, tambahkan sedikit larutan natrium hidroksida ke dalam larutan garam X. Sekiranya mendakan putih terbentuk, kemungkinan ion yang hadir adalah ion zinc, ion aluminium, ion plumbum 2, ion magnesium dan ion kalsium. Dan apabila ditambah larutan natrium hidroksida secara berlebihan, didapati mendakan putih larut di dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, maka ada 3 ion yang mungkin, iaitu ion zinc, ion aluminium dan juga ion plumbum 2 mungkin hadir. Untuk ujian ion dengan larutan amonia, larutan garam X ditambahkan dengan sedikit larutan amonia, didapati mendakan putih terbentuk, maka kemungkinan ion zinc, ion aluminium, ion plumbum 2 dan ion magnesium hadir. Dan setelah kamu tambahkan larutan amonia berlebihan, didapati mendakan putih tidak larut di dalam larutan amonia berlebihan. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, kemungkinan ion yang hadir adalah ion aluminium, ion plumbum 2 ataupun ion magnesium. Berdasarkan 2 ujian pengesahan tersebut, kita boleh buat kesimpulan kemungkinan ion yang hadir dalam larutan garam X adalah ion aluminium dan ion plumbum 2 mungkin hadir. Jadi untuk penentuan kedua-dua ujian ion ini, kita mesti menggunakan ujian pengesahan berikut. Okey, untuk ujian pengesahan
ion khusus, kamu boleh menggunakan reagen tertentu. Contohnya untuk ujian pengesahan ion amonium, kamu boleh menggunakan reagen Nessler dan didapati mendakan peran terbentuk sekiranya larutan garam tersebut mengandungi ion amonium. Untuk larutan garam yang mengandungi ion ferrum 2, kamu boleh uji larutan garam tersebut dengan menambahkan larutan kalium hexacyanoferrate 3 dan didapati mendakan biru tua terbentuk menunjukkan kehadiran ion ferrum 2 dalam larutan garam tersebut. Okey, sekiranya ujian pengesahan untuk ion ferrum 3, kamu boleh gunakan larutan kalium hexacyanoferrate 2 dan sekiranya didapati mendakan biru tua terbentuk, maka kamu boleh buat kesimpulan ion ferrum 3 hadir di dalam larutan garam tersebut. Okey, selain daripada larutan kalium hexacyanoferrate 2, kamu juga boleh menggunakan larutan kalium thiocyanate yang akan menghasilkan larutan berwarna merah darah untuk mengesahkan bahawa ion ferrum 3 hadir di dalam larutan garam tersebut. Okey, yakni ujian K-ion untuk mengesahkan kehadiran ion aluminium dan juga ion plumbum 2. Jadi larutan garam yang mungkin mengandungi ion aluminium ataupun ion plumbum 2 ditambahkan dengan sedikit larutan kalium adida. Sekiranya mendakan kuning terbentuk dan kita panaskan, mendakan kuning itu didapati mendakan kuning tersebut larut di dalam air panas menjadi larutan tidak berwarna dan mendakan kuning terbentuk semula apabila disejukkan. Maka kita boleh buat kesimpulan ion yang hadir dalam larutan tersebut adalah ion plumbum 2. Dan sekiranya tiada mendakan terbentuk ataupun tiada apa-apa perubahan, maka ion yang mungkin hadir adalah ion aluminium dalam larutan garam tersebut. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.